Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni saya open untuk sesi Q&A. Alright. Waalaikumsalam Puan Amira. Okey, sekiranya anda ada sebarang soalan, boleh kemukakan di bahagian komen. Soalan awal-awal ni sempatlah dijawab. Kalau soalan hujung-hujung, okey. Soalan hujung-hujung tu biasanya tak sempat dijawab dah. Right. So jadi saya tunggu soalan je malam ni. Okey, Puan Amelia punya soalan nak tanya macam mana kita nak tahu anak dah bersedia untuk bercakap? Okey, apakah kemahiran-kemahiran yang anak perlu ada untuk membolehkan mereka bercakap? Yes, memang untuk anak-anak bercakap, sebenarnya memang ada kemahiran asas yang kita perlu tengok. Yang pertama sekali adalah, asasnya kita sebut sebagai tumpuan, kemahiran tumpuan. Adakah anak dah boleh memberi tumpuan kepada kalau kita bercakap tu, ada tak dia tengok? Kalau kita tunjuk something, ada tak dia tengok? Macam tu, tumpuan kepada sesuatu. And ada kalau kita main dengan dia, kita tunjuk mainan, kita bagi dia mainan, adakah anak boleh tengok kepada apa yang kita tengah bercakap dengan dia ni tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kena tengok adakah anak sudah meniru. Meniru tu maksud dia apa? Anak dah cuba meniru. Yang pertama, tiru perbuatan kita. Kalau kita main, kita ketuk ke apa, dia tiru. Kita tepuk tangan ke apa, dia tiru. Okay, tiru perbuatan. Yang ketiga, and then kita tengok juga tiru dari sudut bunyi. Okay, kalau kita buat bunyi, adakah anak cuba untuk tiru? Kan kita buat bunyi haiwan ke, ataupun kita buat bunyi-bunyi yang macam biasa-biasa kalau kita makan nyam nyam nyam. Contohnya kan, bunyi-bunyi macam tu. Adakah anak cuba untuk tiru? Walaupun mungkin bunyi tak tepat, tapi ada tak dia cuba untuk tiru? Walaupun dia tak ada spontan, okay, tapi yang kita nak tengok dia cuba nak tiru. And then ataupun kadang-kadang tu anak akan macam kita dengar banyak sangat bahasa alien. Bahasa alien tu pun salah satu tanda anak nak bercakap sebenarnya. Cuma mungkin vocab dia tak ada, macam tu. Kan. Jadi maksudnya kena tengok adakah anak tak bercakap tadi ni, okey, disebabkan oleh dia tak boleh nak bercakap ataupun vocab dia kurang. Dan biasanya tanda-tanda anak nak bercakap ni dia ada kefahaman yang baik. Maksudnya kalau let's say kita bagi arahan, kita bercakap dengan dia tu dia boleh faham perkataan-perkataan yang kita biasa guna seharian. So kena tengok yang pertama dari sudut attention dia, eye contact dia, kena tengok kemahiran meniru dia, and then kena tengok dari sudut kemahiran anak tadi memahami apa yang kita cakapkan. Dia macam tu. Itu antara yang tanda-tanda awal. Basically kemahiran asas untuk anak bercakap. Actually ada beberapa lagi lah yang saya tak sebutkan dekat sini. Tapi itu adalah basic dia. Tapi kalau kata anak tadi ni tak ada langsung meniru, senyap je mulut dia. Senyap langsung, tak ada bunyi langsung. Okay, dah setahun lebih, 2 tahun tak ada langsung bunyi. Macam tu. Okay. So kalau tak ada langsung bunyi ni, kena tengok adakah anak tadi ada masalah untuk menggerakkan organ-organ pertuturan dia. Ataupun kalau nampak macam okey, kefahaman macam tak ada sangat lah, arahan mudah tu boleh lah. Tapi kalau kita cakap yang maksudnya arahan-arahan pun kita kena tunjuk baru dia boleh buat, macam tu. Dia tak faham dengan hanya mendengar saja, yang itu mungkin masalah kepada vocab tak cukup. Dia macam tu. Alright, so antara itu adalah tanda-tanda lah. Okay. Mana? Okay. Okey, Waalaikumsalam. Anak setahun 9 bulan, normal ke masih dengan bahasa alien? Alright, macam ni. Kalau umur setahun 9 masih ada bahasa alien, so apa yang menentukan anak tadi ni, apa yang menentukan anak tadi ni, kita nak tengok ada masalah ataupun tidak adalah kita tengok kepada perkataan yang anak hasilkan yang ada makna.
Okey, so kalau kata ini untuk semua tau, ini untuk semua kalau yang ada masalah anak masih lagi berbahasa alien, bahasa alien tu apa? Maksudnya, bahasa sendiri yang kita tak faham. Alright, dia keluarkan bahasa bunyi-bunyi sendiri yang kita bunyi macam cakap tapi kita tak tahu apa, tak faham, bukan dia tak ada makna pun. It just dia macam bahasa yang dibuat sendiri oleh anak tu, asalkan bunyi macam cakap. Okey, tu bahasa alien lah biasa ada orang panggil. Alright. So, kalau anak tahun 9 ada bahasa alien, okey memang anak tahun 9 memang masih ada bahasa alien sebab vocab dia development vocab dia masih lagi belum cukup. Tapi apa yang menentukan anak tu berada dalam range yang okey, dalam situasi ataupun dalam kita panggil dalam track yang okey ataupun tidak, kita kena tengok perkataan bermakna yang dihasilkan. Contoh setahun 9 kalau anak dah boleh ada perkataan-perkataan yang ada makna yang kita tahu, yang kita biasa dengar anak sebut walaupun pelat. Dengar walaupun pelat. Okey, contoh dia sebut bola, kita sebut bola, dia sebut bar. Tapi bar tu memang kita tahu makna dia bola. Merujuk kepada bola. Contoh dia nampak setiap kali nampak bola, bar, bar. Contoh. Kan mungkin dia tak reti lagi nak sebut ball. Okay. So kita tahu bunyi tu ada makna. Dia memang merujuk kepada sesuatu yang ada makna, yang tu dikira perkataan. So perkataan-perkataan bermakna ini setahun 9, basically kalau anak dah ada dalam 30, 20 ke 30 lah minimum dah okey. Walaupun masih lagi ada bahasa alien. Tapi kalau setahun 9 tak ada langsung perkataan bermakna. Kita masih tak pernah dengar lah perkataan yang ada makna yang anak sebut. Semua alien, yang tu kena check balik mungkin vocab dia sangat sedikit. Masih lagi tak cukup vocab. Okay. So apa yang menentukan anak tadi perkembangan bahasa dia okey ke tak? Kita tengok kepada yang bermakna. Bawah 3 tahun ke bawah, usia 3 tahun ke bawah biasanya anak memang masih lagi ada bahasa alien tu. Dia masih buat lagi, tak hilang sepenuhnya. Selalunya lepas 3 tahun baru totally hilang yang bahasa alien tadi tu. Tapi kalau yang tak ada bahasa alien tak ada masalah tau. Okay. Maksudnya kita tengok yang bermakna. Ada bahasa alien atau tak ada bahasa alien, kena tengok yang perkataan yang bermakna yang anak sebut. Alright? Okay. Di TikTok kita tengok. Kenapa anak-anak tiba-tiba nangis dan mengamuk? Yang tu saya kena tanya puan balik sebenarnya. Kenapa anak puan tiba-tiba menangis dan mengamuk tu? So saya kena tanya orang yang berada di tempat kejadian. Kalau anak menangis dan mengamuk, yang tu saya kena tanya orang yang berada di tempat kejadian. Kau tanya saya pun tak tahu. Sebab apa anak tu buat macam tu? Of course biasa anak mengamuk, kan menangis dan mengamuk mesti ada sebab. Selalunya ada sebab. Sebab dia takut dengan sesuatu ke? Sebab dia nak sesuatu tak dapat ke? Sebab ada benda yang tak kena ke kat situ? Ada benda yang dia nak tapi dia tak dapat mungkin? Ataupun ada mungkin masa tu dia bunyi terlalu bising yang dia tak boleh nak tolerate ke contohnya? Ataupun ada apa-apalah bunyi ke, benda yang dilihat ke, ataupun kita marah dia ke, contoh. Dia protes dengan kita ke. Yang tu kena orang yang berada di tempat kejadian je tahu kenapa. Saya tak tahu. Okey. Anak 3 tahun speech delay tapi dah mula meniru apa yang kita cakap. Okey, adakah satu petanda positif? Kalau anak tu daripada sebelum ni tak ada tiru, sekarang dah ada tiru, definitely satu benda yang positif. Betul tak? Definitely satu benda yang positif, satu perkara dan satu perkembangan yang positif daripada tak ada kepada ada. Kalau daripada ada kepada tak ada, yang itu something wrong kan? Yang itu kita risau. Okay, daripada dah ada kepada hilang, yang tu kita risau. Tapi daripada sebelum ni tak ada kepada ada, dan that's it, the perkembangan positif. Maksudnya apa kat sini? Kalau anak dah mula meniru apa yang kita sebut, maksudnya dia tak ada masalah untuk menggerakkan organ pertuturan. Cuma sekarang ni apa yang kena buat adalah tambahkan vocab sebanyak mungkin supaya anak tahu nak cakap apa. Sekarang kita tahu dia boleh gerakkan ni dengan baik. Cuma tapi kalau tak ada isi kat dalam ni, yang ini tak tahu nak keluar apa, dia kena ada isi. So tugas kita sekarang kena masukkan isi dengan vocab yang anak nak guna, dan nanti dia akan keluarkan dalam bentuk sebutan. Tapi kalau dalam ni kosong, tak ada isi, apa benda nak keluar walaupun dia boleh gerakkan organ ini dengan baik. Macam tu, okey? Okey.
Okey, Waalaikumsalam Cik Muhammad Aidil. Anak saya genap 3 tahun. Dia boleh bercakap 3 patah tapi dalam masa yang sama suka ulang. Contoh, jom pergi makan, dia akan ikut makan. Dia suka ambil perkataan belakang. Okey. So, actually sebenarnya anak kalau dia ulang balik, dia ada biasanya kan, kalau anak ulang balik, salah satu sebab dia adalah anak tadi dia tak faham perkataan ataupun ayat yang kita cakap. Itu salah satu sebab. Kan? Kan? So, dia macam ni. Contoh kalau kita adik, "Jom pergi makan." Dia pun dah makan, tapi kena tengok respon dia lepas tu. Contoh kalau kita kata, "Jom pergi makan," anak tu cepat-cepat pergi kat meja. Kan cepat dia masa sebut makan. So dia cepat-cepat pergi dekat meja nak makan. Maksudnya yes, dia faham dan dia sebut balik tu just untuk mengiyakan. Kita panggil sebagai acknowledge. Kita kan selalu buat macam tu kan. Contoh kita orang dewasa kan, kita ada kawan kita, "Eh, jom pergi makan, jom pergi makan." "Oh, makan?" Makan-makan. Kita pun pergi. Kan kita akan ulang balik orang ada certain words yang kita sebagai manusia biasa kita akan ulang. Tapi kena tengok anak tadi ni faham tak ayat tu. So kalau let's say kita kata, "Jom adik pergi makan." Dia pun makan, dia sebut makan, lepas tu dia pergi kat meja makan. Maksudnya dia faham ayat jom kita makan tadi tu. So ulangan tadi tu dibuat atas sebab communication punya reason, iaitu acknowledge other people's punya words. Kita acknowledge. Dia menunjukkan yang dia mendengar, dia listening. Dan dia ulang balik, ulang balik. So, sama ada kena tengok kalau dia faham then that's okay, tak ada masalah. Tapi kalau kata let's say, kan kita kata, "Dek jom pergi makan." Dia ulang je makan. Tapi dia tak ada apa-apa tindakan yang menunjukkan dia nak pergi makan semua tu. So yang itu maksudnya dia tak faham. Dia just ulang balik without understanding the whole sentence tu. So yang itu kena ajar. Maksudnya kalau dia tak ada respon, kita tunjuk, "Adik jom pergi makan kat sana." Dan kita kena tunjuk makan tu apa, jom tu maksud dia apa. Mungkin dia tak faham the whole sentence. So kena tengok which one. So kalau kata let's say dia memang faham, benda tu just mungkin acknowledgement. The part of communication punya. Communication punya things lah. Okay. Alright. Okay, anak 3 tahun masih tak boleh bercakap. 2-3 hari ni dia ada cakap tak nak bipa. Tak nak bila dia merajuk. Okey, bila kot sebab saya tak bagi dia tengok handphone. Dah cakap lah tu. Kan. So maksudnya kalau 3 tahun dia dah bercakap tak nak. Maksudnya kalau kita tak bagi something, dia merajuk. Cik ada cakap tak nak bila dia merajuk. Kan dia merajuk tak nak. Contoh dia cakap tak nak. So maksudnya dia dah dapat perkataan tak nak tu lah. So sekarang ni terbuktilah sebenarnya dia mungkin boleh bercakap. Dia boleh bercakap, cuma kena banyakkan, masih kena banyakkan vocab. Saya selalu tekankan banyakkan vocab. Kadang-kadang kita rasa kita dah banyak cakap dengan anak tapi sebenarnya anak tak faham sepatah haram pun yang kita sebut. Sepatah haram, astagfirullahaladzim. Nanti ada orang marah. Okey. tak faham sepatah habuk pun yang kita cakap sebenarnya. Sebab kadang kita bercakap, tapi kita just bercakap, anak tu macam dia dengar, kan, dia pun macam tak tahu apa benda yang kita cakap banyak sangat tu. Kita dah rasa kita cakap banyak. That's why sebenarnya cara kita nak ajar vocab pada anak adalah kita make sure bila kita bercakap, vocab tu kita really ajar untuk dia faham sebenarnya. Bukan hanya kita just bercakap untuk bagi arahan je dekat dia. Because sometimes arahan, anak hanya tengok kita punya tangan, kita punya situasi masa tu dia dah boleh buat without faham the whole sentence pun sebenarnya dia boleh buat arahan tu. Dia tak faham ayat tu pun dia boleh buat arahan. Kalau berkenaan situasi yang dia dah biasa. So that's why bila kita ajar vocab, make sure anak really faham vocab tu berkaitan dengan apa dan apa maksud. Kena tunjukkan apa maksud perkataan tu. Ini saya ada banyak bagi dekat dalam saya punya program yang 1 hari 1 vocab ni. Siapa tak dapatkan video tu rugilah. Sebab saya memang tunjukkan teknik macam mana nak ajar vocab. Sebab ramai orang rasa vocab tu tak penting. Tapi itulah core bila anak-anak bercakap vocab. Sometimes kita bercakap anak tu lambat dapat. Okay, dia lambat dapat vocab tu, lambatlah dia bercakap. Okay, because anak nak bercakap dia kena kumpul vocab. Satu amount of vocab dalam dia punya mind baru dia akan boleh keluarkan. Okay, kalau amount tu tak cukup dan dia akan duduk terpendam je lah kat dalam tu. Dia tak boleh nak keluarkan. Dia macam tu. Okay. Anak baru masuk 2 tahun dan dia kena refer hospital.
Sebab tak boleh gabung ayat walaupun ada words. Okey, so yes, anak 2 tahun sebenarnya, memang sepatutnya dah boleh gabung ayat 2 patah perkataan lah sikit, apa, paling sikit. Contohnya, nak susu pelet tak apa tau, kalau pelet tak apa. Maksudnya kalau anak-anak bawah 3 tahun, sebarang bentuk pelet okey je. Macam tu. Okey, kalau bawah 3 tahun, kalau anak ada pelet, okey je. Tak payah risau sangat pasal pelet tu. Tu bawah 3 tahun. Okay, cuma yang kita nak kena tengok adalah dari segi perkembangan perkataan yang disebut tu yang bermakna ataupun tak bermakna. Contoh, anak 2 tahun, okay, sepatutnya bahasa dia dah boleh buat ayat 2 patah perkataan. Contohnya macam, nak cu, macam tu. Nak susu, dia sebut nak cu. Tu pun dikira sebagai 2. Ataupun, mama, nak, pun 2. Mama, cat, tu pun 2. Jom, mandi, contoh dia, tu pun 2. Nak keluar, tu pun 2. Jom main, tu pun 2. Tapi kalau macam terima kasih, masyih, itu 1. Sebab memang kita gunakan benda tu sebagai satu makna. Yes, dia ada 2 perkataan dekat situ tapi dia sebenarnya satu makna, dikira sebagai satu perkataan. Contoh, masyih, thank you, tu kira satu perkataan tau, bukan 2. Okey. Ataupun kalau ada perkataan-perkataan yang kita memang pakai sekali, kita memang sambung dan menjadi satu kita panggil satu makna. Contoh, let's go. Setiap kali nak pergi kita cakap let's go. Contoh kan. So let's go tu merujuk kepada satu situasi nak pergi. Kan, so let's go itu dikira sebagai satu perkataan. Kecuali kalau anak boleh gunakan let's dengan perkataan lain. Let's go, let's dance, let's apa, let's yang tu yes mungkin 2 perkataan. So kena tengok maksud. Dia bergantung kepada maksud untuk kita determine sama ada 2 perkataan ataupun 1 perkataan. Alright. So yes, kalau 2 tahun tak boleh buat ayat maksudnya ada isu pada mungkin perkembangan vocab dia yang tidak mencukupi. Alright. Okay, mana lagi? Okay, Puan Asila, anak tahun 10 boleh sebut huruf ABC tapi cakap bahasa alien. Kalau bagi arahan animated, dia boleh faham and boleh buat. Okay, so kalau boleh faham, boleh imitate, maksudnya dia memang boleh bercakap tapi tak cukup vocab untuk bercakap. Ada beza tau vocab untuk bercakap dengan huruf ABC. Kita tak bersembang pakai huruf ABC. Kan? Kita boleh hafal huruf ABC tapi kita tak bersembang pakai huruf tu. Kita bersembang menggunakan vocab yang memang untuk bersembang. Kalau nak minta kita guna perkataan nak. Nak tu ada pula gabungan dengan spesifik kepada perkataan nama-nama objek. Lepas tu kalau kita rasa sakit, dia ada perkataan sakit. Kalau perbuatan, dia ada perbuatan-perbuatan yang perlu disebut. Contohnya nak tidur, mama tidur, kucing tidur. Kucing makan, dia kena tahu kucing, dia kena tahu makan dan dia kena tahu macam mana nak sambung. Itu adalah vocab untuk bersembang. So apa yang kita selalu buatkan dengan anak kita? Of course tentang apa yang dia buat seharian, apa yang dia main seharian, apa yang always dia guna dalam kehidupan dia. Itu adalah vocab perkataan yang kita kena ajar over and over and over and over again, kena tunjuk dekat dia. Bukan ABC. ABC tu hafal je lah, dia bukannya faham pun. Kan? So dia takkan boleh guna untuk bersembang. Jadi anda memang takkan boleh kaitkan anak boleh sebut ABC kenapa dia tak bercakap. Sebenarnya dia tak ada kaitan langsung. Maksudnya anak boleh sebut ni tak ada masalah. Ni kat sini tak cukup. Bukan tak cukup apa, tak cukup isi. Sebab ABC tu bukan vocab untuk bercakap, itu untuk membaca. Okay? Kecuali anak kita memang communicate kita through reading. Okay? So nak bersembang, ada vocab bersembang dia. Kita bersembang dengan kawan kita pun tak pakai ABC lah cerita dia. Walaupun kita tahu alfabet dalam bahasa Arab alif bata, kita tahu alif bata. Kalau orang Arab bersembang, dia tak bersembang alif bata tau. Dia bersembang dalam bentuk perkataan. Okay. Sama juga kalau kita tahu bunyi-bunyi dalam bahasa maksudnya bahasa satu-satu bunyi. Kan? Kita tak bersembang dalam alfabet. So that's why anak tahu alfabet, anak tahu numbers, tidak menjanjikan anak tu untuk bersembang dengan kita sebab itu bukan vocab untuk bersembang. Bukan. Okay, so kena ajar vocab untuk dia bersembang. Alright. Macam mana nak rangsang bercakap 2 atau 3 patah? So macam mana nak rangsang bercakap 2 ke 3 patah? Yang pertama sekali make sure dia memang ada sepatah-sepatah dulu. Kena ada sepatah ayat yang perkataan sepatah-sepatah yang disebutkan. So tanpa
kalau anak masih lagi tak ada sepatah-sepatah, kita belum lagi boleh aim 2 ke 3 patah. Okay, kena bermula dengan 1. Okey, so 1 tu ada berapa banyak? Okey, kita kena aim anak dah boleh sebut satu-satu tu dalam 40 ke 50 perkataan. So selagi mana kita tengok perkataan yang disebutkan sepatah-sepatah tu sikit, selagi itulah kita kena tambah banyak vocab-vocab baru dalam untuk anak faham. Tambah vocab baru untuk anak faham. So vocab apa? Vocab kata nama, vocab kata kerja, vocab kata sifat, apa lagi vocab? Okey, ada 10 jenis vocab. Mana? Dah hilang, tak tahu kat mana dah saya punya buku. Okey, ada 10 basic vocab yang anak kena tahu. Tu yang kita kena, benda tu vocab tu yang kita kena ajar. Alright, bukan ABC, bukan warna, bukan shape. Itu vocab yang high level. Anak takkan guna untuk bersembang at the first place. Okay, and then, kena ada yang single words dulu. So dah ada single words, dah nampak dalam 20, 30, then baru kita start aim untuk dapat ayat 2 patah pula. So macam mana kita nak aim dapatkan 2 patah? Kita kena tunjuk banyak contoh. Contohnya anak sebut cat, dia dah boleh sebut cat. Oh, cat makan. Kita kena sambung. Kita kena tunjukkan macam mana nak sambung dengan vocab yang lain. That's why kena ada kata nama, kena ada kata kerja, sebab bila kita nak buat ayat, dia gabungan. Cat makan. Cat adalah nama, kata nama lah, kata kerja. Kata nama, animals. Makan, kata kerja. Cat makan. Bila disambung jadi ayat. So kena ada satu-satu bilangan dia, kena dalam 20 ke 30, dan baru anak ready untuk buat ayat. Lepas tu bila anak dah boleh buat ayat 2 patah, baru kita boleh aim kepada yang 3 dan baru kepada seterusnya. Dia kena ada step-step tu lah. Alright. Okay, anak 2 tahun saya tak cakap lagi, kita ajak ikut bercakap, dia nak, dia tak beri tumpuan. Dia tak nak, okey. Dia tak beri tumpuan dan dia sendiri buat hal sendiri. Okey. Syarat ni cara ni teknik untuk kita ajak anak bercakap adalah bukan dengan suruh anak tiru apa yang kita sebut. Bukan. Okey. So bila kita nak ajar anak bercakap, dia bukan kita sebut perkataan, anak kena tiru balik. Semua perkataan kita sebut, anak kena tiru balik. That's not the way. Itu bukan cara ajar bercakap sebenarnya. Pernah ingat tak kita kecil-kecil dulu, mak kita memang buat macam tu Ni, apple. Sebut balik. Apple. Sebut. Apple. Kan? Boleh nak ajar macam tu, tapi anak tu macam boring gila. Kan macam apa benda lah, aku pun tak faham kenapa. Kan dia pun tak faham kenapa dia kena ikut benda tu. There's no reason untuk anak sebut balik. Sebab anak yang berusia, yelah 2 tahun, kan? Dia macam kenapa aku nak kena sebut balik? Dia pun tak tahu the reason why. So sebenarnya, bila kita nak ajar anak bercakap, sebenarnya kita yang kena bagi perkataan tu dekat dia, kena tunjuk contoh bila kita nak pakai, kita yang kena banyak sebut. Bukan bila kita sebut, kita expect anak tu repeat balik. Kita sebut, anak tu repeat balik. Sebab dia pun tak tahu function kenapa dia kena repeat balik. And sometimes, kita kena juga dia ada satu cara lah, bila kita nak anak tiru kita kena tiru dia. Kan? Kita cuba tiru dia dan kita bawa dia untuk tiru kita pula. Dia macam tu. Sebab, kadang-kadang anak ni dia tak tahu pun yang dia kena sebut balik benda tu. Dia tak tahu pun yang dia kena sebut balik apa yang kita cakap. Dia tak tahu. Walaupun kita kata sebut tu makna apa pun dia tak tahu. Dia dengar macam tu kan. Apalah mak aku ni suruh aku buat apa, dia pun tak tahu nak buat apa. Kan vocab yang kita pakai tu kadang dia tak faham pun. So macam mana kita nak bantu dia untuk sebut balik adalah, of course kita cuba bagi cue. Contoh macam kita kata, ni cat. Adik. Ni cat. Kita kena demo. Dia punya teknik adalah teknik demo. Dia memang always setiap bila kita dah ajar vocab pada anak, kita kena demo macam mana nak pakai dan bila nak pakai. Demo je banyak kali. Sebutkan pada anak, tunjukkan pada dia dan demo. Demo. Dapatkan video 1 hari 1 vocab. Percuma, cuba tengok macam mana teknik yang saya tunjuk kat dalam tu untuk ajar vocab. Tak ada satu pun yang saya suruh ulang balik. Benda tu saya bagi free. Kalau tak dapatkan memang rugi. Especially bagi anda yang tengah anak tak cukup vocab ni.
Tak cukup vocab, anak tak tiru apa yang disebut definitely anak tiru tapi tak ada spontan, definitely itu adalah tanda-tanda tak cukup vocab. Tanda-tanda vocab tak cukup. And sometimes the way kita ajar anak tu, vocab tu yang membuatkan dia tak nak pun sebut. Because terlalu bosan. Dan dia pun tak ada nampak, dia pun tak nampak pun kenapa dia kena cakap benda tu. Why? Tak ada function untuk dia. Biar aku main lagi best daripada nak kena tengok, dengar sebut 2 tahun kot. Kan 2 tahun memang waktu dia main, aku kisah apa pasal orang lain, dia kata. Aku kisah apa kot, so aku sebut-sebut, aku nak main. So that's why dia sangat penting untuk kita berada dalam situasi yang kita main dengan dia dan kita demo waktu main tu macam mana nak guna perkataan tu. Kita demokan macam mana nak guna perkataan tu masa tengah main. Demo. Tapi kita tak payah suruh dia sebut balik. Tak payah suruh, kita demo je. Tu that's the teknik lah. Okay, bukan suruh anak sebut balik. Dan definitely anak tu memang takkan sebut balik. Takkan. Okay. Okay, anak 3 tahun SD. Okay, ni soalan Puan Zaujah. Sekarang dia banyak ikut bunyi vocals. Dia sangat kuat meniru pelbagai gaya. Dan sekarang, okay. Tak habis. Mungkin ada yang lain lagi. Hilang dah. Alamak, hilang. Mana tadi soalan tadi? Dia banyak ikut bunyi vokal. Dia sangat kuat meniru pelbagai gaya. Okay, so kalau dah meniru gaya kan, aim untuk dia tiru bunyi pula. So kalau dia dah ada bunyi vokal, cuba tambah dengan bunyi-bunyi lain. Contoh kalau dia ada dia boleh tiru kan, tambah sikit jadikan benda tu repetitively. Kalau dia dah ada ke apa tu, mu, sambung sikit jadi mu. Contoh je kan, put meaning pada sounds tu. Jadikan dia ada meaningful. Walaupun kadang dia nak sebut mu tu dia tak aktif, dia sebut it's okay. Tu starting yang dah bagus dah. So fokus untuk tiru bunyi. Boleh buat macam-macam bunyi masa kita makan, masa kita main. Kan buat bunyi untuk dia nak tiru. And then dah boleh start ajar vocab lah, vocab-vocab yang mudah. Okay. 3 tahun 10 bulan, tiba-tiba cakap gagap. Okay, mungkin gagap normal, mungkin. So kena tengok adakah gagap tu berterusan ataupun dia on off. So kalau on off, contohnya kejap ada, kejap lagi hilang, kejap ada balik, kejap tu hilang. Itu biasanya kita kenal sebagai gagap normal. Dia proses anak-anak bercakap tapi dia mungkin tercari-cari vocab. Banyak benda yang dia nak ceritakan tapi tak jumpa perkataan tu dalam otak dia banyak sangat. Nak tengah cari manalah perkataan tu kan. Nak guna, nak sambung next apa dia nak cerita. Kita kena ingat kita dulu belajar bercakap pun kan, sebab kita sekarang kita dah rasa bercakap tu senang because kita ada all the vocabs kat dalam otak kita. Tapi kalau let's say kita pergi belajar bahasa baru yang kita tak familiar sekarang, kan kita pun mesti macam bila nak cakap tu macam tercari-cari perkataan dalam otak tu sebab kita baru belajar bahasa tu. So sama dengan anak yang belajar bahasa Melayu ni, walaupun dia lahir Melayu kan, bukan ada semua vocab Melayu dalam otak dia, tak ada. Dia lahir tu vocab kosong. So kalau kata kita anak tu dengar banyak orang putih bercakap, itulah first language dia. Kalau dia dengar banyak kita guna bahasa Melayu, itulah first language dia yang dia akan dapat. Sebab tu kalau anak yang anak kita ni kalau lahir kan, lahir dia lagi tengok banyak tengok YouTube daripada tengok kita, that's why dia cakap orang putih. Sebab yang mengajar dia bercakap tu orang putih kat dalam YouTube. So jangan pelik kalau anak tu banyak vocab English berbanding Malay. Maksudnya dia tak banyak dengar perkataan bahasa Melayu, that's it. Okay, sebab yang bahasa Melayu ni mungkin lebih banyak membebel daripada mengajar. Alright. So sama juga dengan anak yang macam contoh Puan ni tanya tentang gagap. So mungkin gagap normal sebab 2 ke 5 tahun biasanya berlaku gagap normal. Tapi kena check benda tu on and off ke tak. So kalau on and off mungkin gagap normal lah. Alright, tapi kalau kata let's say berterusan gagap tu sampai lebih daripada 6 months tak berhenti and benda tu makin teruk and anak pun nampak sangat struggle, itu mungkin boleh check lah. Okay. Hai Puan Zira. Okay, malam ni Q&A je. Okay.
Salam Puan Fatin. Seawal umur berapa dikatakan anak bercakap pelat? Umur 2 tahun adakah normal? Tapi banyak perkataan dia boleh cakap. Alright, so untuk pelat, macam saya kata tadi tahu, pelat ni dia ada setiap bunyi dia ada umur yang patut anak boleh sebut. Macam contoh kan, kalau kata susu, kan susu, perkataan susu, dalam tu ada bunyi s, u, s, u. Tu bunyi, kan s, u, s, u. So bunyi s tu, s tu, bunyi s itu adalah range umur dia sampai 4 tahun. So selagi mana anak bawah 4 tahun tak boleh sebut s dengan betul. Contohnya dia sebut cucu, dia tukar kepada bunyi lain sebab s tu dia tak reti nak sebut. So macam tu masih lagi normal. Jadi that's why setiap bunyi ada umur yang dia patut dapat. Okay, jadi kalau anak bawah 3 tahun, bawah 3 tahun, sebarang bentuk pelat okey je. Sebab tu saya kata bawah 3 tahun, anak pelat macam mana pun, okey, tak apa. Asalkan benda yang disebut tu, perkataan yang disebut tu ada makna dan dia dah bila 2 tahun buat ayat, walaupun ayat dia tu sebutan pelat-pelat tapi ada ayat. Contoh, "Mama nak cu ni, Mama nakkan cik." Contoh, "Nakkan cik." Kan. "Ma nakkan cik." Dia ambil hujung-hujung je semua. Bawah 3 tahun okey je. Yang penting perkembangan ayat dia tu ikut range normal. Tapi kalau sebutan, dia punya normal development dia berbeza. Dia ikut bunyi dan ikut jenis kesalahan. Contohnya kalau cakap hujung-hujung yang itu biasanya sampai 3 tahun. Kalau contoh tukar bunyi, that depends on bunyi apa yang dia tukar tu. Kalau bunyi ke, dia sebut kakak jadi tatak, ke jadi teh, kakak tatak, kan. Ke jadi teh. Bunyi ke range umur sampai 4 tahun. So kalau selagi mana bawah 4 tahun, dia tak boleh sebut ke dengan betul, duk tatak kan. 2 tahun duk tatak, maksudnya masih lagi normal. Dia macam tu. So dia pertuturan, dia panggil pertuturan lah. Pertuturan sebutan bunyi ni pun dia ada umur tertentu. So bergantung kepada jenis pelat anak tu. Tapi kalau bawah 3 tahun tak apa je. Alright? Macam mana nak potty train? Ada jargons. Dah boleh sebut berak. Dia potty train ni, ini saya belajar daripada occupational therapist saya pun banyak belajar sebab yang ini biasanya dia orang yang occupational therapist yang akan buat dan terangkan kepada parents. Tapi bila untuk toilet train ataupun potty train ni, dia ada tanda-tanda yang anak dah ready untuk potty train. Contohnya anak boleh indicate ataupun bagi tahu kita bila dia berak. Tak kisah dengan bercakap ataupun dengan action. Dia sedar yang dia dah berak. Dia sedar yang dia kencing. Dia sedar, dia tahu. Contohnya dia berak tapi dia macam pergi kat kita, dia tunjuk-tunjuk pampers dia, tarik pampers. Maksudnya untuk memberitahu yang dia tak selesa tu. Dia sedar yang dia dah membuang. So itu antara tanda dia ready untuk di toilet train. So dia sebenarnya tak perlu tunggu anak boleh bercakap untuk toilet train. And juga kalau nampak anak dah ready macam tu, dah boleh start lah bawa dia pergi toilet. Setiap kali dia macam tu, bawa pergi toilet. Biar dia membuang kat toilet tu. Setiap kali nampak dia tak selesa, bawa pergi toilet. Contoh dia lah. Tu antara yang saya belajar dengan occupational therapist lah. Okay. So dia sebenarnya tak perlu anak tak bercakap pun sebenarnya boleh dia ajar toilet train. Okay. Okay, anak dah boleh terima arahan dan sebutan okey, cuma two-way communication je tak faham. Two-way communication tak faham. Okay, so kalau kita bagi arahan, anak buat, itu adalah two-way communication. Kan? Dia macam ni, two-way communication adalah seorang hantar message, seorang reply balik. Tapi reply balik, dia faham dan dia reply balik. Dia respon. Seorang hantar message, seorang lagi faham dan respon. So, tapi saya tak kata yang respon ni dengan verbal sahaja. Kalau dia respon dengan action, maksudnya dia tengah communicate. Maksudnya dia respon back kepada orang yang tengah bagi arahan. Contohnya kita bagi arahan, adik ambil buku, adik mama nak buku, dia pun ambil buku tu dia bagi. Itu adalah two-way communication. Tapi respon daripada orang anak kita adalah non-verbal respon. Yelah, tapi kalau arahan nak respon verbal macam mana? Betul tak? Kalau kita minta adik bagi buku, ambil bagi je lah, nak cakap apa lagi, betul tak? So adakah nak respon macam tu? And two-way communication dia ada banyak lah sebenarnya. Dia ada banyak. Contohnya macam nak minta. Boleh tak dia meminta? Minta dengan kita, minta dengan tunjuk ke something. Kalau dia datang kita, dia tunjuk-tunjuk dia nak something. Dia macam tarik-tarik gitu tu, dia tunjuk benda dia nak. It's a two-way communication. Tapi non-verbal punya communication.
dia tak pakai verbal. So sekarang ni kena tengok adakah anak ada masalah two-way communication ataupun dia ada masalah untuk non-verbal punya production. Verbal production. Adakah ada dia masalah yang verbal tu, bukan masalah komunikasi. Sebab kalau communication, sebenarnya masalah two-way communication, sebenarnya kita bukan hanya tengok anak tu hanya boleh bercakap je, bukan. Kalau anak boleh pakai gesture pun dikira sebagai anak tu ada kemahiran komunikasi. Contoh, ni macam saya kata tunjuk, it's a communication. Kita kalau pergi jumpa orang yang kita tak, bahasa yang dia tak faham, kita kan guna gesture. Kita tengah communicate. Tapi kita pakai gesture because of verbal punya vocab kita tak tahu. Pergi Jepun, kita tak tahu nak minta dalam bahasa Jepun apa benda tu kan. Kita mungkin tunjuk gambar dekat dia ni. This one. Kan cakap bahasa yang mungkin dia tak faham pun. Tapi kita tahu dia faham gambar tu. Kita tahu dia faham gesture yang kita buat. Macam tu contoh dia. So kita tengah communicating dengan orang tu, kalau dia faham, maksudnya dia respon balik. Tapi benda tu non-verbal. So sama anak kita, adakah dia ada masalah komunikasi ataupun sebenarnya dia ada masalah dengan verbal punya production. So kena identify that one. Kan macam anak boleh terima arahan, sebutan okey. Cuma two-way communication je tak faham. Maksudnya adakah anak tadi tak faham two-way communication ataupun sebab terima arahan, dia boleh buat arahan is a two-way communication sebenarnya. Sebab kita bagi arahan, anak buat. Itu dah dikira sebagai two-way communication. Mungkin two-way communication dia limited lah. Dia tak pandai nak initiate mungkin. Ataupun dia tak pandai nak memberitahu kat kita. So two-way communication ada banyak sebenarnya. Ada banyak function. Mungkin saya pernah ajarlah dalam 11 function communication sebenarnya. Meminta. Anak kita pandai tak meminta secara verbal. Anak kita pandai tak memberitahu secara verbal. Anak kita boleh tak menjawab soalan. Anak kita boleh tak bertanya soalan. Anak kita boleh tak memulakan perbualan. Anak kita boleh tak menarik perhatian orang lain untuk tengok dia. So itu part of communication. So ada banyak sebenarnya pecahan communication ni. So we have to identify lah. Okay. Nantilah saya buat kelas pasal two-way communication. Okay. Puan Susila, aku salam. Nak tanya, anak saya dah 18 bulan tapi tak pandai cakap satu kata pun. Okay. Dipanggil dia tak respon. Okay. Kesehariannya masih sorang-sorang. Okay. Tak pernah mau meniru. Bila dia menangis atau buat bunyi, dia jarang sekali kuat mula, hanya tutup mulut sahaja sambil mengumam. Okay, adakah saya harus bagaimana? Dia nak duduk diam. Okay, so untuk kes yang macam kita panggil tak respon, kan kita bercakap dengan dia pun dia tak tengok. Maksudnya kita tunjuk benda ke apa, dia tak tengok. Yang ini kena check balik, kita panggil sebagai kemahiran asas untuk anak bercakap. Iaitu yang pertama adalah anak punya tumpuan. Tumpuan ni maksudnya dari sudut yang tadi itulah, panggil respon ke tak. Okay? Ataupun bila kita tunjuk something dia tengok ke tak. Kan kita tunjuk benda ni kat sini, dia pun tengok tak ke arah yang kita tunjuk. Kan kalau dia ada bunyi ke apa sekeliling dia, boleh tak dia tengok. Contohnya kalau kita jalan-jalan kita tunjuk adik tu cat, dia tengok ke tak, itu adalah tumpuan. Adakah anak boleh memberi tumpuan macam tu asas dia lah. And then kita tengok dari sudut eye contact. Kalau kita bercakap dengan anak, dia tengok tak ke muka kita. Adik ni lah, kita tunjuk benda, adik dia tengok ni, mama dia ni. Dia tengok tak? Macam dia angkat muka tak, dia tengok kat kita. Macam tu. Alright, itu eye contact. And kita tengok juga daripada kemahiran meniru. Jadi kalau let's say kemahiran asas ni tadi tidak dipenuhi dengan baik, that's why sebenarnya anak akan ada kesukaran nak belajar bercakap. Dia pun tak tahu macam mana nak tiru. Dia takkan tahu macam mana nak ingat perkataan. Dia pun tak tahu apa kegunaan perkataan. Dia tak boleh nak fokus. Dia tak boleh nak belajar perkataan baru. Dia tak boleh nak belajar juga macam mana nak guna. Because tumpuan dia tak ada. Tumpuan tak ada. Because tumpuan ni satu kemahiran yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting untuk membolehkan anak bercakap. Okay, jadi untuk Puan Susila, saya sarankan untuk Puan berjumpa dengan sama ada speech therapy ataupun occupational therapist. Sebab untuk check dia punya sensory. Sebab sometimes kalau anak yang ada masalah tumpuan ni macam panggil tak respon, kita tak ada respon kalau let's say dia main sorang-sorang, tak pandai nak main orang lelaki, kita main sama-sama dengan dia, dia tak reti nak main sama-sama dengan kita. Main sama-sama ni just macam
Just macam kalau kita minta barang dia bagi ke tak, macam tu je lah. Kan kalau setahun 18 bulan ni dia memang tak reti lagi nak ajak, "Ma, jom main sama." Dia belum reti lagi. Tapi kalau kita join main sama-sama dengan dia, dia akan enjoy. Kita nampak dia enjoy. Macam tu. So, tapi kalau kata anak tadi ni, kita main sama-sama, dia tak nampak enjoy, dia pun tak perasan pun kita ada sekali main dengan dia. Yang tu mungkin masalah pada attention ataupun tumpuan tadi ni. So, yang ini kena, bila masalah pada tumpuan, definitely kena check pada dia punya sensory sebab dia sangat berkait. So mungkin boleh jumpa occupational therapy untuk check sensory dia okey atau tak okey, ataupun ada sensory issue yang membuatkan anak sangat susah nak respon dengan benda yang berlaku di sekeliling dia. Because benda yang berlaku kat sekeliling kita, apa yang membolehkan kita alert dan respon adalah kita punya deria, sistem deria badan kita. Sentuhan kita, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, benda tu akan bagi input untuk kita proses dan kita faham what happen sekeliling kita. Kita dengar ada bunyi, so kita pun tengok, kan. Kita dengar ada orang tunjuk ke arah sesuatu, visual lah, visual. Kan, visual. That's the sensory. Macam mana kita memproses maklumat yang kita dapat melalui apa yang kita tengok, macam apa yang kita dengar. So, adalah sensory. So, maksudnya kena consult dengan occupational therapist untuk check sensory anak. Okey ke tak? So, kalau kata anak ada masalah sensory, kena buat rawatan on the sensory. At the same time, pada masa yang sama, galakkan untuk two-way communication dengan anak. Banyakkan bantu anak untuk tengok ke muka kita. Kita kena go down kepada level anak untuk dia membolehkan dia mudah tengok mata muka kita. Kan? Dan juga banyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan dia kena tengok muka kita, main cak-cak ke, dipanggil sebagai people's game. Okay, main cak-cak ataupun main getik-getik yang bila tu anak kena tengok kat muka kita. Kan, dia kurangkan penggunaan objek because benda tu akan lebih distract. Akan lebih membuatkan anak hilang fokus daripada dengan manusia. Kan, so kalau anak hilang fokus dengan manusia, dia akan susah nak belajar two-way communication. Dia macam tu. Alright. Okay, macam mana nak buat anak motor skill low? Kena tengok motor skill apa. Okay. What kind of motor skill ada masalah. Dan yang ini pun biasanya occupational therapist yang akan consult lah. Apa jenis motor skill tu? Gross motor ke? Fine motor ke? Motor yang mana satu? Dan sebab motor skill ni ada banyak. Sangat banyak. Right. Anak akan sentiasa suka buka mulut muncung. Buka mulut muncung. Macam mana tu buka mulut muncung? Buka mulut muncung. Macam ni. Buka mulut. Okay, macam mana? Abang Husna, macam mana tu buka mulut muncung tu macam mana? Kan anak perlukan banyak orang motor. Dia ada words tapi words tu tak jelas sebabkan mulut tak tutup. Contoh bola dia sebut vola. Vola. Bola. Vola. Okay. Dan ini mungkin hanya lebih kepada kesalahan sebutan. Okay, and kita tengok adakah dia memang tak boleh tutup mulut ataupun dia tak perasan mulut dia tak tutup. Kalau nak sebut beh, dia kena boh, boh, boh. Dia kena tutup kan. Tapi dia bukan tutup rapat tau, bukannya bukan macam tu. Dia just tutup boh. Kan, sikit je sebenarnya. So kalau anak tak boleh tutup mulut, cuba pegang sikit. Tutupkan sikit. Bola. 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 Cuba macam tolong dia tutup sikit bagi dia rasa. Mungkin dia tak rasa ke? Kan? Oromotor tu bergantung kepada adakah anak tadi ada sensory dia tak rasa bibir dia ke macam mana. Ataupun ada bibir lemah ke macam mana baru kita buat. So depends on kenapa mulut dia tak tutup tadi tu. Adakah dia tak sedar yang mulut dia tak tutup? Dia tak tahu pun bibir dia tak tertutup rapat? Dia tak tahu pun, dia tak sedar. Dia macam ala-ala contohlah macam kalau kita bius mulut nak apa cabut gigi semua tu kan. Kadang-kadang kita tak tahu bibir kita duduk kat mana. Tak boleh nak tutup pun tak tahu tutup ke tak. So itu mungkin more on sensory. Kan, ataupun memang ada kelemahan pada otot bibir yang menyebabkan dia tak boleh nak tutup. Yang itu lebih kepada muscle punya latihan otot, menguatkan otot. So kena tengok kenapa dia tak tutup rapat lah. Kan apa sebab dia. Bola jadi vola. Vola tu tu sebenarnya salah letak dia letak gigi dekat bibir. Macam ni. Nak sebut vola, bibir bawah kena dekat gigi. Vola. Vola. Salah letak. Vola. Sepatutnya bola. Bola. Dia salah letak sebenarnya.
salah letak bibir. So, adakah masalah pada gigi? Kadang orang contohlah kan ni ada satu satu sebab kata anak gigi jongang ke, kan dia tak boleh nak susah nak letak bibir sama bibir pun boleh menyebabkan salah sebut juga. So tengok balik the structure dia semua benda tu dan dia tu kena kena mungkin kena jumpa terapis lah untuk check. Ataupun anak sebenarnya dia tak perasan pun bibir dia salah letak. Buat rapat macam ni dek, cuba ke buat macam ni, tiup macam ni, puh, puh, kan. Cuba ajar tiup lilin ke yang untuk posisi yang kena tutup tu. Macam kita nak tiup something kan, puh, puh, kan kena rapat kan. Tengok boleh tak sebenarnya dia buat macam tu. Kalau boleh buat puh, 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 maksudnya sebenarnya bukan isu bibir tak boleh nak tutup. Mungkin dia tak sedar pun yang dia tersalah letak bibir dia tu bila dia nak sebut bola. Dia macam tu, okey. Anak setahun 4 masih tak faham arahan mudah. Setahun 4 masih tak faham arahan mudah. Okey, untuk faham arahan pun anak kena faham vocab, betul tak? Untuk faham arahan, anak yang pertama sekali dia kena ada tumpuan. Okey, dia kena ada tumpuan. Adakah anak tu sebenarnya kalau kita tunjuk ke arah sesuatu dia tengok tak? Tumpuan. Tumpuan. Anak-anak tu yang basic yang saya cerita tentang basic asas tadi tu dia actually dia ada 6 kemahiran asas untuk anak faham dan bercakap. Yang pertama sekali memang kita kena tengok first thing yang saya akan tengok adalah tumpuan. Tumpuan tu semudah anak boleh respon tak kalau kita panggil? Anak boleh respon tak kalau kita tunjuk, dia boleh tengok tak ke arah benda yang kita tunjuk? Dekat ke jauh ke? Kan? Ni dek ni. Dia tengok tak kita tunjuk objek dengan dia, "Dek ni car." Dia tengok tak benda yang kita tunjuk tu? And dia respon balik tak? Dia ambil ke car yang kita pegang tu? Kan? So, maksudnya itu first thing yang kita tengok untuk attention dia, joint attention. Kan? So kalau joint attention ada, definitely dia takkan boleh follow arahan sebab dia pun tak tahu kita merujuk kepada apa. And dia tak faham pun sebenarnya kita tengah bercerita tentang apa because dia pun tak boleh nak join, tak boleh nak merujuk kepada apa yang kita tengah cakapkan, arahan yang kita tengah bagi. So definitely kena tengok yang itu. And yang kedua, kena tengok dari sudut kefahaman perkataan. Kan anak tadi faham tak perkataan-perkataan kita ajar tu. Kalau kita kata letak baju, ambil baju, dia faham tak ambil? Dia kenal tak baju tu yang mana? Kalau kita kata baju, dia tahu tak baju tu yang mana satu? So kalau kata dia tak tahu baju, kalau kita kata ambil baju, definitely dia tak boleh nak buat arahan tu. Because dia tak kenal pun baju tu yang mana. So adakah isu vocab ataupun isu basic skill. Contohnya macam eye contact tadi tu, kemahiran asas tumpuan, kemahiran asas meniru, kemahiran asas dari sudut bermain. Adakah kemahiran asas tadi yang masalah membuatkan anak tadi tak boleh nak dapat vocab ataupun anak sebenarnya ada kemahiran asas tu tapi dia tak boleh follow because dia memang tak faham perkataan yang kita cakap tadi tu. Kan so kena tengok level mana anak tadi tu berada di level mana delay dia tadi ni. Okey. Sebab tahun 4 sepatutnya dah faham arahan-arahan yang mudah. Arahan mudah tu maksudnya arahan rutin. Contoh kalau kita kata dia bagi, mama nak, dia boleh bagi. Mama nak satu kita tadah tangan dia boleh faham gesture tadah ni adalah merujuk kepada minta. Walaupun dia tak full understand sentence, tapi biasanya dia boleh faham kalau kita masukkan gesture. Macam ni dia simpan dalam simpan kat dalam bekas, nak simpan. So dia boleh buat yang basic-basic macam tu lah. Dengan gesture selalunya. Kita kena bagi bantuan gesture. Dia tak fully faham lagi lah apa yang kita cakapkan. Alright. Amboi soalan dia. Macam mana nak didik anak berkasih sayang antara satu sama lain susah nak soalan tu kan. Berkasih sayang ni bagi saya adalah dia datang dengan example. Apa maksud berkasih sayang tu macam mana? Apa behaviour, apa tingkah laku yang menunjukkan anak tu berkasih sayang sesama manusia? Kita berkasih sayang dengan anak kita, apa behaviour dia? Sebab dia terlalu subjektif berkasih sayang ni sebenarnya. Kan berkasih sayang tu apa, dia sebenarnya dia kena tengok sebenarnya kita punya aim, kita nak anak kita tu boleh buat apa dan kita ajar skill tu. Sebab berkasih sayang tu terlalu semua benda yang general lah kan.
Okey. Oh, nak ajar berkasih sayang tu apa definisi kasih sayang dari sudut kita sendiri? Apa behaviour dia? Tingkah laku yang macam mana? Contoh sharing. Contohlah, contoh saya bagi, maksudnya kalau ada makanan kita share, kan berkasih sayanglah juga kan. Jadi pada awal kita ajar untuk share. Bagi kakak sikit, ni bagi abang sikit, adik ni bagi ayah, bagi mak, makasih, bagi mama makan sedap, thank you adik bagi. Contoh kita create benda tu dan kita tunjuk contoh. Kita tunjuk contoh, kita buat benda tu depan anak dan kita galakkan dia juga untuk buat dan puji benda tu kalau dia memang satu behaviour yang bagus. Kan. Ataupun kata contoh pukul, kan nak marah pukul mungkin. So dari konsep kita, kita tak naklah anak pun kita pukul-pukul. Jadi kita tunjukkan dia, okey tak boleh pukul macam mana. Cara kalau tak pukul apa nak buat. Of course dalam kehidupan kita, kita ada rasa marah, kita ada rasa stres, kita ada rasa frust. Contoh nak orang ambil barang kita kan, mesti kita marah, kan. Anak-anak pun sama, mesti dia rasa marah. Tapi macam mana nak express perasaan marah tu dalam keadaan yang mungkin appropriate. Kita panggil appropriate. Kan bukan mungkin dengan menengking, mungkin bukan dengan memukul mungkin. So kalau tu kita kena tunjuklah, okey, minta balik kakak, kakak pun tak boleh rampas adik punya. So kita yang kena banyak, explain dan kita sendiri kena tunjuk contoh benda tu dekat anak. So kalau let's say anak buat salah, kita pun menengking-nengking, so kita boleh cakap, "Tak boleh tengking-tengking ni, tak baik." Padahal kita yang selalu buat menengking tu, contohlah kan. So kita adalah contoh utama macam mana kasih sayang tu berlaku. Then baru anak akan tengok dan akan copy. Then of course kita kena kena reasoning setiap benda dengan anak. Of course lah dia bukan satu benda yang mudah. Tapi itulah tugas sebagai parents, betul tak? Alright. Macam mana nak kurangkan anak menjerit-jerit masa keluar bahasa alien? Anak saya suka macam menjerit macam seronok-seronok sambil keluar bahasa alien dia. Itu mungkin dia terlebih excited tu Fazira. Dia excited. Dia maksudnya dia tak boleh nak control in terms of dia punya suara. Okay, dia terlebih excited masa tu, then of course dia akan keluar bahasa alien sebab mungkin dia ada banyak dia nak ceritakan masa excited tu tapi vocab tak berapa nak cukup. Okay, and the excitedness. So bila anak terjerit-jerit macam tu, benda pertama yang kita boleh buat adalah kita punya respon kena relax. Kita punya respon kena relax walaupun dia menjerit-jerit. Kan. And of course jangan marahlah sebab kalau dia excited nak cerita benda dan dia tak mungkin sometimes kita tengok adakah benda tu berlaku disebabkan anak tak boleh nak control dia punya voice. Dia tak boleh nak control dia punya voice tu, mungkin terlalu kuat dia tak perasan pun benda tu kuat. Bagi dia macam okey je, bagi dia. Kan bagi dia okey je. Ataupun kita boleh cakap, kita sendiri perlahankan suara kita bila bercakap dengan contoh kan dia oh abang nak nyanyi ke? Oh dia ni seronok kan? Oh dia seronok lah yang ni. Kita tone downkan suara kita, slowkan suara kita. Kita dengan harapan anak tu akan perasan, oh slowkan sikit. Dia akan cuba ikut balancekan balik dengan kita punya suara. Sebab kalau kita sama naik, dia pun lagi naik. Kan sebab dia ingat, oh dia that's the right thing untuk dia buat. Kan. So cuba kita, mungkin kita bercakap biasa, turunkan sikit je suara kita punya kekuatan tu. Kan just untuk alertkan dia, okey dia kena tone downkan sikit. Ataupun kalau dia faham boleh, okey pelan sikit cakap, pelan sikit. Sikit je. Bila dia cakap pelan sikit, oh bagus, macam tu bagus. Maksudnya bagi feedback. Kalau dia faham. Kalau dia tak faham feedback tu, dia kita yang kena turunkan sikit untuk bagi dia rasa macam, oh okey dia kena slow down a bit. Cuba macam tu. Tetapi kita still lah muka kita excited lah juga. Cuma suara kita je kita turunkan sikit. Kekuatan suara intensity tu. Right? Anak baru sekali pergi terapi untuk speech delay tapi dia menangis. Jadi diorang suruh balik je sebab anak tak bagi kerjasama. Okey. So memang sebenarnya benda tu bukan puan seorang je alami sebenarnya. Most of kebanyakan anak-anak yang datang terapi first time memang menangis. Memang menangis. Sebab kenapa? Kan sebab benda tu benda baru untuk dia buat. Of course tempat baru. Of course orang baru yang dia jumpa and aktiviti baru yang mungkin dia tak pernah kena buat sebelum ni.
Dan ada anak yang memang benda tu sangat menakutkan bagi dia. Benda baru tau, yang dia siapa orang yang jumpa ni tak kenal, dah lah jumpa tak kenal lepas tu suruh dia buat macam-macam. Kan, suruh buat tu buat ni, dia takut. Dia ada satu fear. Tapi sebenarnya that's the process untuk yang anak tu kena lalu, bukan anak je, anak dan parents both kena lalu the process tu. Nanti anak akan tahu dia sekarang ni dia berada di satu situasi yang dia tak tahu what to respond, what to expect. Dia pun macam, dia pergi tempat baru, dia tak tahu what to expect. The expectation dia masih lagi tak tahu. So apa nak kena buat adalah, kalau bagi saya, teruskan pergi. Jangan berhenti. Sebab kalau berhenti, dia akan totally terus takkan belajar benda tu. Benda baru tu dia takkan belajar because of kita dah berhenti. Dia samalah, sama macam katalah kita ditukarkan kepada, kita kerja, tiba-tiba kita ditukarkan kepada satu department baru. Satu tempat baru yang kita tak tahu tempat tu macam mana, orang kat situ macam mana, siapa aku nak jumpa, macam mana, kita tak boleh nak expect. Dan kita akan bercelaru tau. Kita adults. Kita bercelaru, apa benda nak buat, kita pun rasa takut, betul tak? Kita rasa tak tahu nak buat apa, kita tak tahu apa akan berlaku. Kan? Kita pergi sekali, mungkin kita rasa macam tu. First day kita akan rasa macam, apa benda ni nak jadi, kita confused. Dan mungkin ada orang menangis pergi tempat baru walaupun dia dah dewasa, mungkin. Tapi kalau kita tak face benda tu, kita tak terus keep pergi, dan kita berhenti separuh jalan dan kita tak akan dapat belajar apa-apa because kita berhenti kat situ. Tapi macam mana kita nak untuk ajak anak dan juga untuk kita sendiri face the fear, kena keep going. Sebab kita tahu benda tu bagus untuk anak. It doesn't mean kalau anak menangis benda tu tak bagus. Okay, kalau kita buat benda ni, anak menangis kena berhenti buat. Budak memang menangis, tu je. Semua budak menangis. Tak kisah delay atau tak delay, memang diorang menangis. Okay, memang diorang menangis. Ada budak yang sangat social, dia sangat suka main. Itu mungkin that particular jenis anak tu sendiri macam tu. Ada anak yang memang okay. Ada manusia yang memang takut tempat baru, jumpa orang baru, takut, that fear tinggi. Ada orang yang okay, dia memang jenis social. Dia suka jumpa orang baru, ada orang. Sama dengan kanak-kanak, ada anak yang memang okay, jumpa orang baru main. So not je. Tapi ada anak yang memang okay, tempat baru, orang baru, what to expect. So kita kena keep continue buat supaya nanti sampai satu masa dia dah tahu, okay, what to expect. Pergi tempat ni aku dah biasa pergi, aku dah tahu apa what to expect, dan dia akan lebih relax. Dia macam tu. Kena keep bagi. Kalau buat aktiviti pun, okay, kalau kita tahu benda tu bagus untuk anak, kita tahu benda tu baik untuk anak, keep continue buat walaupun anak menangis. Sebab kita nak, dipanggil sebagai conditioning. Nak bagi anak tu tahu what to expect. Okay. Of course, as a parent, kita support lah. Kita bagi tahu dia, it's okay, mama ada, tak apa, it's okay. Support daripada orang yang dia kenal. Right? Okay, sikit lagi. Okay. Macam mana kita nak ajar perkataan jangan atau tak boleh? Sebab biasa kalau cakap ke anak tak boleh, dia lagi buat. Itu bukan anak je, orang dewasa pun sama. Jangan buat, lagi dia nak buat. Perkataan jangan tu mengundang tau. Memang mengundang. Kenapa aku tak boleh buat Because tahu tak kenapa? Bila perkataan jangan dan tak boleh, sebenarnya dia mengundang satu benda, iaitu curiosity. Tak boleh Dia mengundang curiosity. Tak boleh Sebab tu mak kita dulu pun, kalau kita buat benda tu, naik lagi tinggi. Naik tinggi. Jangan turun, naik. Tak payah turun, naik. Kan? Mak kita pun buat macam tu. Dia tak kata jangan panjat, lagi kita panjat. Dia manusia, dia memang macam tu. Bukan anak kita je. Anak orang lain pun sama. Even kita kecil-kecil dulu pun mungkin macam tu juga sebenarnya. So bukan dia tak faham. It just dia mengundang curiosity. Mengundang. Dia rasa lebih curious. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak boleh pegang? Kenapa tak boleh sentuh? Kenapa tak boleh? So ada benda, kalau kita boleh tunjuk benda tu apa je, tunjuk. Maksudnya katalah kan, kata kalau nak panjat kan, kita kata jangan panjat, nanti jatuh, dia memang akan panjat. So biar dia panjat. Kita kontrol je lah supaya kalau jatuh tak cedera sangat. Okay, naik. Tak apa. Biar dia rasa experience tu. Naik. Panjat sampai atas. Lagi, naik lagi atas. Kita kena ready untuk kalau dia jatuh, kita sambut. So bila dia dah experience, kata dia dah tahu benda tu, okay, then dia akan kurang. Dia akan kurang buat benda tu. Sebenarnya. Because the curiosity tu budak-budak sangat tinggi.
Selagi kita jangan, lagi tak boleh lagi dia buat. So kalau benda tu kita memang boleh tunjuk, contoh macam switch lampu kan, jangan main nanti kena elektrik, lagilah dia main. Because benda tu dia macam okey, macam seronok bila tekan, nyala, tekan nyala. Oh itu jadi dia, kan. Oh tekan, oh jadi macam ni, kan. Oh tekan ni jadi apa, tekan ni, oi lampu mati, oh lampu hidup, lampu mati, curiosity tu. Dia macam okey, that's the way budak-budak belajar. So apa yang kita nak kena buat, kan. Kalau saya beli switch tu yang tak ada elektrik bagi dia tekan. Tekan sampai muntah. Aku tekan switch ni sampai muntah. Sampai dia tak larat lah nak tekan switch tu je. So kadang-kadang ada benda yang kita boleh bagi, kita bagi je dia experience. Tapi kalau benda tu terlalu bahaya, just stopkan je lah. Kan. Ataupun bagi arahan yang dalam berbentuk, kalau kata anak tu panjat, jangan kata jangan panjat. Kita kata turun. Turun bawah, turun. Bukan jangan panjat, tapi turun. Tukar perkataan kita pakai. Jangan conteng dinding. Jangan cakap jangan conteng dinding. Ni, meh conteng kat kertas. Tukar. Conteng juga tapi kat kertas. Lebih appropriate. Just sometimes macam itulah budak-budak namanya. Kan. Okay, last. Satu soalan kat TikTok, satu soalan dekat page. Okay, anak dah suspect speech delay dan autism, tak faham arahan sangat, macam mana nak train? Okay, so dia ada dua yang kita kena train anak. Dua skill asas, iaitu yang pertama skill komunikasi, yang kedua skill untuk bahasa. Okay, so kemahiran asas untuk mengajar dua ini adalah ada 6. 6. Salah, ni 4, ni 6. Okay, ada 6. Alright, so ada 6. Yang pertama, kita kena tengok tumpuan eye contact, kemahiran meniru, kemahiran untuk bermain, okay, mengikut usia yang betul lah. And then kemahiran yang satu lagi adalah kemahiran kognitif ataupun kemahiran berfikir anak. Okay, so itu adalah kemahiran asas. So, of course, dia sebenarnya tak kisah ada autism ke tak ada autism. Especially, ni sebenarnya kalau anak tu ada kelewatan dari sudut perkembangan. Anak autism dia ada kelewatan dia skill tertentu. Anak yang speech delay yang tak ada diagnosis autism pun dia ada kelewatan-kelewatan tertentu sebenarnya. Yang kita kena check satu persatu skill mana yang anak tu kurang dan kita ajar balik. Skill asas yang mana. Sebab tu kalau orang kata berbeza ke cara nak ajar anak autism dengan yang bukan autism, sebenarnya bagi saya sebenarnya dia tak ada beza pun. Dia tak ada beza. Benda yang kita nak ajar tu adalah benda yang sama. Skill yang sama. And of course sometimes the approach je berbeza. Cara kita approach anak tu mungkin berbeza. Kita kena tengok style dia macam mana. Kesesuaian dengan anak tu. Tapi skill yang kita nak ajar pada anak tu of course sama. Kemahiran yang kita nak ajar pada anak autism ke tak autism, kalau kata tak diagnose autism tapi ada masalah two-way communication, definitely kena ajar skill two-way communication. So kalau diagnose ke tak diagnose tu bukan cerita dia. Okay, so ini sebab saya bercakap untuk semua. Sebab ada yang tanya, anak autism boleh ke pakai approach yang saya ajar? Definitely lah, itulah skill kita nak ajar. Kan nanti cakap anak saya autism tak reti two-way communication, dah aku dah ajar two-way communication ni. Kan? So macam mana nak dapatkan two-way communication? Tak kisahlah anak tu autism ke tak autism, of course kita nak dapatkan skill two-way communication. Tapi of course dia ada step-step dia ada, setiap anak tu dia ada level of severity, tahap keterukan dia. Nak mula daripada mana? Yang tu yang kita kena tengok, kena tahu. Okay, anak ni level dia kat sini, so kita mula kat sini. Ada anak ni, okay level dia mungkin lebih bawah, so kita kena mula lebih bawah. Anak ni level dia dah tinggi sikit, kita mulalah level yang tinggi tu. So setiap anak dia berbeza dari sudut mungkin tahap keterukan. Tapi of course sebenarnya skill nak develop, semua anak kita nak develop skill yang sama. Cuma beza dia anak ni dah develop ke belum, anak ni dah develop ke belum, anak ni dah develop ke, kau tak ada kena ajar. Dia macam tu. Tak kisah ini diagnosis. Okay, so macam Puan Nadi tanya, okay, anak ni delay dan ada dah suspected speech delay dan autism, suspected, mungkin dah ada ciri-ciri. Okay, so kita tengok baliklah skill apa yang kurang. Two-way communication ada ke tak ada, eye contact okey ke tak, attention okey ke tak, kemahiran meniru kita okey ke tak. So kalau kat sini kita nampak okey, meniru macam tak berapa banyak, so kita kena ajar that skill. Tumpuan dia macam kurang lah, dia tak tahu, dia tak respon sangat kalau kita bercakap dengan dia. So kita nak kena ajar anak tu respon more dekat kita. Of course dia ada teknik dia lah. Definitely saya tak boleh nak ajar malam ni sebab yang itu dia memerlukan masa yang panjang untuk saya ajar.
Okey, macam mana bagi anak respon balik kat apa skill yang kita kena tengok, dan sangat banyak skill sebenarnya. Alright? And saya ada ajar benda tu lah tapi bukan malam ni. Alright. Okay, last. Minta maaf tak mampu nak jawab semua. Okey. Kalau anak umur setahun hingga setahun 6, berapa ayat kena ada? Oh, belum. Belum ayat lagi. Okey. Setahun sampai setahun 6, minimum dia dah boleh sebut dalam 1/5 perkataan dah cukup. Tapi kalau lebih banyak, lebih bagus. Saya kata tadi minimum tau. Tapi janganlah aim yang minimum tu, aim lah lebih banyak. Okey. So minimum 1/5 perkataan bermakna, bukan ayat. Perkataan. Contoh dia ada sebut ma untuk mama, bu untuk ibu, ataupun yah untuk ayah. Okey, tu kira perkataan lah. Ka untuk cat, contohlah. Kan. Ataupun cu untuk susu. Asalkan ada makna lah. Tak kisah perkataan apa tau. Dia tak ada syarat. Apa perkataan yang kita tahu anak tu memang disebut tu memang ada makna dan merujuk kepada sesuatu, yang tu dikira sebagai perkataan. So 1 hingga setahun setengah, minimum 1/5 perkataan. Lebih banyak lebih bagus. Okey? So belum ada ayat lagi. Setahun setengah belum boleh buat ayat lagi. Kalau dah ada yang boleh buat ayat, okey, maksudnya bagus, sangat bagus. Tapi kalau belum ada ayat lagi, itu pun dah dalam range normal. Alright? Okey? Banyak soalan ni. Dalam ajar anak 1 hari 1 vocab tu, kalau anak tak dapat cakap ataupun faham vocab tu, perlu ke teruskan dengan vocab seterusnya untuk hari esoknya? Perlu. Sebab dia macam ni, macam saya ajar dalam 1 hari 1 vocab, bukan kita ajar hari tu anak akan dapat terus tau, bukan. Kadang-kadang perlu berbulan, kadang-kadang perlu berhari-hari. Tapi perkataan yang kita kena ajar tu adalah perkataan yang kita akan guna everyday, betul tak? Contoh buka. Berapa banyak perkataan buka yang ada peluang untuk kita ajar perkataan buka tu everyday. Tapi takkan kita nak ajar buka je sampai katalah sebulan tak dapat buka lagi, takkan kita nak ajar buka satu je, sebiji perkataan tu je, bukan. Anda kena tengok situasi. Kan? Satu hari satu vocab tu saya bagi contoh macam mana nak ajar. Contoh. So anda boleh implement dalam perkataan-perkataan lain juga menggunakan that teknik. Okey. So, contoh saya ajar perkataan sakit. Saya tunjuk dalam berbagai contoh. Sakit tu boleh berlaku dalam keadaan anak tu jatuh, anak tu kita sakit. So, setiap kali benda tu berlaku, jangan lupa untuk bagi tahu. That's the repetition. Mungkin anak tu dapat dalam masa sehari. Mungkin anak tu sebenarnya dia perlukan sebulan untuk dapat. Tapi dalam tempoh sebulan tu, sehari kita akan repeat benda tu banyak kali bila ada peluang. Contoh buka. Banyak kot buka baju, buka seluar. Kita boleh sebut perkataan tu dengan anak. Tapi adakah kita tak boleh sebut perkataan lain? Tak. Bergantung kepada kalau kita makan, kan takkan kita nak sebut makan nasi tu sebut buka. Macam tak sesuai. Kita sebutlah makan, kunyah. Okay, kita sebutlah nama objek yang anak yang ada masa tu. Kan? So maksudnya kita bercakap dengan anak ni, dia bertukar-tukar lah ikut situasi. Vocab yang kita ajar tu bertukar-tukar dalam sehari. Mungkin ada beberapa vocab yang kita memang fokus untuk anak dapat, tapi dalam masa yang sama kita bercakap macam biasa. Tapi ada perkataan yang kita really fokus untuk anak dapat. Tapi bukanlah bermakna satu sampai dapat nanti baru tukar, bukan. Okay, dalam sehari tu ada banyak vocab sebenarnya ikut situasi. Kalau time nak ni kita akan banyak guna perkataan buka. Kalau kita fokus kepada nak, dan mungkin masa makan kita guna nak, masa ni kita guna mandi pun ada time yang kita boleh pakai nak, kita guna nak. Ada time yang tak perlu dan tak payah. Kan? So, tukar-tukar ikut environment. Tapi jangan selagi tak dapat fokus yang itu satu je. Bukan. Dalam sehari, banyak perkataan dah boleh ajar dengan pada anak. Saya just tunjuk contoh je. Kan? Kalau saya nak cerita, saya kena buat beribu-ribu video nak ajar semua perkataan je lagi. So, just saya tunjuk contoh macam mana kepelbagaian jenis vocab tu macam mana kita nak ajar. Kepelbagaian dia.
Okey, kalau kata saya ajar perkataan rasa masam, apply lah dalam manis, masin, yang lain-lain rasa yang melibatkan rasa contoh dia. Tengoklah apa situasi yang sesuai untuk kita ajar perkataan tu. Alright, so dalam sehari tu boleh target banyak perkataan ikut situasi. Jangan ajar saja satu je. Okey, tu contoh je saya bagi. Contoh dia teknik macam mana nak ajar. Alright? Okey. Okey, okeylah tu sajalah kot untuk malam ini. Thank you so much yang bertanya. Alright, so ada soalan yang tak dijawab tu, minta maaf tak sempat nak jawab. Kalau anak sebut "ma", "nak" kira 2 perkataan bergabung. Yes. Ma, nak iaitu 2 perkataan. Alright. Macam mana nak tambah vocab? Dapatkan sebab ada yang tanya ni saya baca soalan. Okey, macam mana nak tambah vocab? Okey, boleh dapatkan video 1 hari 1 vocab tu. Tu saya tunjuk contoh macam mana nak ajar vocab. Tapi try and then guna teknik yang sama implement dengan vocab-vocab yang lain. Okey. Alright, so itu saja. Thank you so much. Okey, minta maaf tak mampu nak jawab semua soalan. So hopefully soalan-soalan yang saya jawab yang berkenaan soalan orang lain tu boleh juga sedikit sebanyak anda boleh belajar daripada soalan tu. Alright, so itu saja dari saya untuk malam ini. Mungkin hari Khamis nanti saya akan buat satu kelas berkenaan komunikasi. Hari Khamis, insya-Allah hari Khamis. Kira kalau tak ada apa-apa nanti saya announce lah dekat page untuk berkenaan kelas tu. Okay, tentang two way communication. Macam mana kita nak, apa benda two way communication yang sebenarnya kita nak kena ajar kat anak kita ni, yang kalau kata ada masalah two way communication ni, apa benda sebenarnya. Alright. Okay, so itu nantilah saya announce kemudian. Right, so itu saja dari saya malam ni. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.